Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dimuliakan, Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana atas limpah dan keizinannya jua, pertandingan bahas guru pusingan dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari seluruh negara, tuan-tuan datang, kami di Melaka sedia menanti. Mari bersama-sama kita berdengarkan video bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga adalah dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-7 dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Untuk makluman para pembahas dan sidang dewan, sesi perbahasan akan dihentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal.
Maka dengan ini, saya menyerahkan majlis ini kepada Yang di-Pertua untuk memulakan persidangan Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada pagi ini. Selamat datang ke pusingan saringan pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan yang mulia ini membuka gelanggang perbahasan, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan. Saya Faizal Abdullah memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan yang akan mengendalikan perbahasan pada kali ini. Turut bersama kita adalah Puan Amizah binti Anwar selaku penjaga masa. Hadirin, seterusnya izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan pagi ini. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Selangor, terdiri daripada Yang Amat Berhormat Noliana binti Izani merangkap Perdana Menteri. Yang Berhormat Siti Habibah binti Judin sebagai Menteri Kedua. Yang Berhormat Zati Nur Darina binti Roslan bertindak sebagai Menteri Ketiga. Yang Berhormat Darman Prasad anak lelaki Karuna Karen selaku Menteri Keempat. Dan Yang Berhormat Saran Rash anak lelaki Soma Sakaran selaku Pembahas Simpanan. Seterusnya, pasukan pihak pembangkang pula yang mewakili negeri Melaka. Diperkenalkan Yang Berhormat Muhammad Khairuddin bin Muhammad Idris merangkap Ketua Pembangkang. Yang Berhormat Bibi Nadiha binti Marsun sebagai Pembangkang Kedua. Yang Berhormat Umair Nair anak perempuan Sugumaran bertindak sebagai Pembangkang Ketiga. Yang Berhormat Muhammad Idham Khalil bin Ibrahim selaku Pembangkang Keempat. Dan Yang Berhormat Punita anak perempuan Rajindram selaku Pembahas Simpanan. Warga Dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi ini akan dihakimi oleh Ketua Juri yang berusaha Dr. Tunku Aida Yohana binti Raja Mahfuzin. Juri kedua Encik Syaharuddin bin Said. Juri ketiga yang berusaha Dr. Mazlan bin Ismail. Juri keempat Encik Ahmad Tarub bin Sumo. Dan juri kelima yang berusaha Dr. Wan Nurliza binti Wan Muhammad Zain. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah Kesusasteraan Melayu Komunikatif sebagai subjek wajib sijil pelajaran Malaysia SPM. Oleh itu, bagi memulakan perbahasan pada kali ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Noliana Izani untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan Pakatan Pembangkang. Seterusnya hadirin, warga persidangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perbahasan. Saya titipkan buat anda kesemuanya. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, memegang mandat selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya mohon izin Tuan Yang di-Pertua untuk menggagaskan usul yang begitu penting untuk dibincangkan demi kemaslahatan bersama. Maka Dewan ini yakin dan percaya subjek kesusasteraan Melayu dan komunikatif sebagai subjek wajib SPM. Maka Tuan Yang di-Pertua memulakan rentak perdebatan pada pagi ini. Saya mohon izin untuk melakukan gerak kerja pertama, iaitu melakukan pendefinisian secara literal dan konseptual agar seisi Dewan memahami tuntutan perdebatan kita pada hari ini. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, frasa kesusasteraan Melayu komunikatif atau KMK
Frasa KMK ini merupakan salah satu mata pelajaran yang telah pun diperkenalkan sebagai mata pelajaran elektif seawal tingkatan 4 dan tingkatan 5. KMK ini sebenarnya digubal untuk menggantikan kurikulum kesusastraan Melayu. Kenapa? Kerana menyedari betapa pentingnya penerapan nilai yang diterapkan dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif ini, maka diangkat untuk dijadikan mata pelajaran elektif dan hari ini kita ingin mencadangkannya sebagai mata pelajaran wajib. Maka Tuan Yang Di-Pertua, apa yang ada keunikan dalam KMK ini? KMK ini digubal lebih bersifat komunikatif kerana mementingkan murid ini berbincang semasa menilai teks serta memberikan peluang kepada mereka untuk murid ini berkarya dan menonjolkan kreativiti dalam bidang kesusastraan. Maka Tuan Yang Di-Pertua, dalam KMK ini ada 3 kandungan yang difokuskan. Pertama, apresiasi sastra. Kedua, pembangunan insan. Dan yang ketiga, pengkaryaan. Maka Tuan Yang Di-Pertua ini menjawab selari dengan matlamat hasrat KPM, iaitu ingin menghasilkan atau melahirkan masyarakat yang berikrar ramah dan insaniah. Dan dalam KSSM KMK ini telah menetapkan 2 matlamat utama. Apa matlamatnya? Matlamatnya untuk melahirkan murid yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang kesusastraan dan berkemahiran dalam menghasilkan pengkaryaan. Maka Tuan Yang Di-Pertua, kita beralih kepada frasa yang kedua sebagai merujuk PRPM, merujuk kepada menjadi atau bertindak. Dan frasa ketiga, subjek wajib SPM. Apakah yang dimaksudkan dengan frasa ini? Merupakan mata pelajaran yang wajib diambil oleh pelajar SPM dan perlu dibezakan subjek wajib ambil dan juga wajib lulus. Wajib untuk subjek KMK ini diambil sebagai subjek wajib seperti matematik, sains dan sebagainya. Maka Tuan Yang Di-Pertua, Dewan hari ini perlu bersetuju untuk kita bahaskan usul ini, dan apabila usul cadangan ini timbul, kita bukan untuk menilai ataupun melihat pencapaian peratusan grade untuk bilangan A dan sebagainya dalam subjek KMK, tetapi idea ini kita terlahir apabila untuk mencapai matlamat penerapan nilai dan pembangunan insan dalam elemen utama hasrat 7 teras KPM, iaitu karamah dan juga insaniah. Dan jadi Tuan Yang Di-Pertua, dalam mencapai matlamat untuk membentuk karamah dan insaniah dan juga anak yang baik lagi cerdik ini, maka kita perlu lahirkan dan cadangkan subjek KMK sebagai subjek wajib. Baik Tuan Yang Di-Pertua, kita beralih kepada beban bukti yang perlu pembangkang hari ini tunjukkan. Di mana mereka perlulah tunjukkan ada keburukan dan kelemahan dalam subjek KMK ini sehingga ia tidak dapat pun menerapkan penerapan nilai dalam pembangunan insaniah. Dan kedua, mereka perlu tunjukkan keupayaan subjek lain untuk memenuhi matlamat pembentukan karamah insaniah. Begitu mudah untuk mereka berjelaskan kepada si-isi Dewan. Baik Tuan Yang Di-Pertua, pendirian perwakilan kerajaan hari ini cukup mudah. Kami menggagaskan usul atas rasional kepada melihat kepada petanda positif yang menunjukkan subjek KMK ini perlu diwajibkan bagi memenuhi pembentukan karamah insaniah. Baik Tuan Yang Di-Pertua, ada 2 strategi yang akan kami bentangkan. Saya akan bercerita tentang pengkaryaan diangkat, nilai dimartabat. Dan yang kedua, akan bercerita tentang fokus penerapan nilai sebagai elemen utama. Dan ketiga dan keempat, akan meneruskan perjuangan di perwakilan kerajaan. Sebelum saya meneruskan hujah, silakan satu. Yang berhormat, apakah ciri istimewa sehingga kita nak menjadikan subjek ini sebagai subjek wajib dalam SPM? Mohon penjelasan. Yang berhormat, dalam penerapan subjek KMK ini menerapkan elemen nilai sebagai elemen utama yang tidak ada dalam subjek-subjek lain. Sebab itu KMK diperkenalkan sebagai pendidikan yang perlu wajib ambil di peringkat SPM. Saya terus kepada hujah pertama. Hujah pertama kami, pengkaryaan diangkat, nilai dimartabat. Baik Tuan Yang Di-Pertua, apakah petanda-petanda positif sehingga kita perlu angkat pendidikan subjek KMK ini sebagai pendidikan yang wajib? Pertama, kita lihat masyarakat Malaysia pada hari ini, masyarakat muda sukakan hiburan di TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Mereka perlukan, mereka minat dengan seni-seni kreatif ini. Namun, seni kreatif yang tidak menekankan aspek sastra dan nilai, kita gagal melahirkan masyarakat karamah dan juga insaniah. Disebabkan itu Tuan Yang Di-Pertua, kita perlukan subjek KMK ini untuk memberi penerapan nilai kepada murid-murid ini agar dapat menghasilkan
sastra kreatif yang lebih relevan pada tahun semasa. Kita lihat pada tahun 2022, pengkarya Malaysia berjaya melahirkan karya filem Mat Kilau yang telah mendapat tontonan lebih 9 juta penonton. Dan tahukah Tuan Yang di-Pertua warga Dewan sekalian, daripada 90 juta penonton ini menunjukkan mereka minatkan sastra. Dan disebabkan itu, mata pelajaran KMK ini wajib diperkenalkan sebagai mata pelajaran wajib untuk memberi lebih ramai pengkarya-pengkarya menghasilkan seni karya kreatif dan akhirnya menerapkan penerapan nilai. Kerana apa? Dalam kandungan KMK ini menerapkan aspek pengkaryaan. Dalam kandungannya 3.1 yang menghasilkan karya, 3.2 menceritakan tentang mempersembahkan karya asli dan juga karya adaptasi yang menghasilkan karya-karya kreatif dan menerapkan seni dan juga nilai yang tidak ada dalam subjek-subjek lain. Kerana dalam kertas KMK ini sendiri, kertas 2, ia menguji tentang kerja khusus penghasilan karya, menerbitkan karya, mementaskan karya. Dan daripada inilah kita dapat melahirkan lebih ramai anak muda untuk menghasilkan seni kreatif sastra, bukan sekadar hiburan, tetapi karya-karya yang dihasilkan menyuntik pembentukan nilai dan karamah insaniah. Disebabkan itu, Tuan Yang di-Pertua warga Dewan sekalian, ada petanda-petanda positif dalam subjek KMK ini. Kandungannya yang mementingkan aspek pengkaryaan, seni karya kreatif dan akhirnya mengangkat nilai budaya dan juga sastra Melayu ini diangkat dan akhirnya membentuk masyarakat yang mempunyai pembangunan nilai dan juga karamah insaniah selari dengan hasrat KPM. Disebabkan itu, Tuan Yang di-Pertua warga Dewan sekalian, kerajaan pada hari ini mohon seisi Dewan untuk memahami usul bahawa kita perlu angkat kesusastraan Melayu komunikatif sebagai subjek wajib SPM. Oleh itu, warga Dewan sekalian, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Khairuddin Muhammad Idris untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Warga Dewan, dalam perjalanan saya memandu sebuah kereta untuk menuju ke satu destinasi, saya mengalami satu masalah. Tayar saya bocor. Jadi, apa tindakan yang saya perlu lakukan adalah menampal tayar yang bocor dan pam semula tayar. Namun, apa yang dicadangkan oleh perwakilan kerajaan untuk selesaikan masalah saya adalah tambah tayar yang baru, Tuan Yang di-Pertua. Ini bukanlah pendekatan terbaik untuk kita menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan perwakilan pembangkang, sahabat-sahabat perwakilan kerajaan, seterusnya seluruh warga Dewan yang bersidang pada pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, usul masih sama. Kesusastraan Melayu komunikatif sebagai subjek wajib sijil pelajaran Malaysia SPM wajar untuk kita bangkang sama-sama kerana hari ini warga Dewan menjadikan kesusastraan Melayu komunikatif ini sebagai subjek wajib SPM bukanlah pendekatan terbaik dalam membentuk isu yang kita hadapi, iaitu isu karamah insaniah. Pertama, warga Dewan, terus saya respon kepada apakah permasalahan konsep yang dibawakan oleh Perdana Menteri kita pada hari ini dengan beberapa soalan dan pindaan. Tuan Yang di-Pertua, kita mulakan dengan satu demi satu frasa. Frasa pertama ialah frasa kesusastraan Melayu komunikatif. Sebelum itu, warga Dewan, tuan-tuan dan puan-puan Tuan Yang di-Pertua, saya ingin meminta izin supaya kita singkatkan frasa kesusastraan Melayu komunikatif ini kepada KMK sahaja supaya mudahlah kita berdebat, tidak tersasul-sasul yang berhormat. Baiklah, frasa KMK ini menurut kerajaan adalah merupakan mata pelajaran elektif untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 serta tingkatan 5 menukarkan subjek sebelumnya untuk penerapan nilai. Tuan Yang di-Pertua, hari ini sedang Dewan Yang Mulia, apabila kita berbicara tentang penerapan nilai, maknanya penerapan ialah pengamalan nilai. Dan kalau kita dengar baik-baik, hujah yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tiada pun pengamalan nilai yang dibuktikan dalam penhujahan tersebut. Tuan Yang di-Pertua, ini pembuktian yang gagal mereka buktikan. Ini sedangkan inilah yang beliau janjikan. Itu yang pertama, Tuan Yang di-Pertua. Kedua, dalam membincangkan tentang subjek wajib SPM, kata mereka, wajib keadaan wajib, tidak perlu bukan wajib lulus.
tetapi sekadar wajib ambil. Warga Dewan yang mulia, kalaulah subjek yang wajib lulus pun tidak mampu menyelesaikan isu karamah insaniah, bagaimana pula subjek yang tidak wajib lulus? Maknanya murid-murid kita tidak mengambil kepentingan untuk mereka mempelajari betul-betul subjek KMK ini. Warga Dewan yang mulia, ini yang mereka perlu faham. Malah mereka meletakkan beban bukti untuk kami jawab di meja pembangkang. Kata mereka, buktikan ada kelemahan dan keburukan dalam subjek KMK ini dan keupayaan subjek lain. Tuan Yang di-Pertua, tak adil untuk kami cerita keburukan subjek sebab saya percaya setiap subjek yang kita pelajari ada impak positif, ada nilai dan ada nilai yang tersendiri. Namun, perdebatan pada hari ini lebih adil kalau kita berdebat adakah subjek KMK ini adalah pendekatan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah karamah insaniah. Tuan Yang di-Pertua, ini yang akan kami buktikan secara berjemaah dan konsisten di meja pembangkang Tuan Yang di-Pertua untuk bersemuka kes dengan perwakilan kerajaan pada hari ini. Malah, ada beberapa masalah lagi yang mereka tidak pernah berceritakan di penghujahan konsep perwakilan kerajaan. Yang pertama, pembentukan karamah insaniah ini adalah pembentukan nilai. Adakah kita mampu membentuk nilai melalui peperiksaan? Kedua, warga Dewan yang mulia, adakah elemen nilai ini diuji dalam peperiksaan SPM ini? Dan yang ketiga, kata mereka, ciri istimewa dalam KMK ini adalah penerapan nilai. Saya persoalkan nilai apa? Sebab dalam setiap subjek juga ada penerapan nilai. Tuan Yang di-Pertua, apa perbezaan nilai eksklusif yang ditawarkan oleh subjek KMK ini? Malah, adakah KMK ini sekadar, Tuan Yang di-Pertua, mampu untuk menyelesaikan isu pembentukan karamah insaniah sidang Dewan yang mulia? Tapi bukankah lebih baik jika kita buat pemurnian dan penambahbaikan kepada subjek sedia ada bagi mengatasi isu karamah insaniah sidang Dewan yang mulia? Disebabkan konsep perwakilan kerajaan ini sungguh bermasalah, hujah mereka juga lagi bermasalah. Hujah pertama di bawah kata kunci pengkaryaan meningkat nilai martabat. Dalam hujah ini, mereka bercerita tentang bagaimana apabila murid pada hari ini suka menonton filem Mat Kilau, maka akhirnya mereka katakan sudah ada penerapan nilai, Tuan Yang di-Pertua, kerana mereka mengharapkan lebih banyak murid-murid yang mampu untuk berkarya. Pertama, hujah ini bersifat andaian. Kata mereka, sekadar suka menonton, sudah ada penerapan nilai. Kedua, warga Dewan yang mulia, hari ini, tahukah anda, filem Mat Kilau itu pengarahnya sendiri juga bukan daripada keluaran yang mengambil subjek kesusadaraan Melayu komunikatif, namun percaya menghasilkan karya yang terbaik. Maknanya pada hari ini Tuan Yang di-Pertua bukanlah pendekatan terbaik. Dan Tuan Yang di-Pertua hari ini, hujah ini bolehlah kita tolak jauh-jauh dalam medan perdebatan. Sebab itu, di meja pembangkang kami lebih baik. Hujah pertama kami akan tunjukkan yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Hujah kedua akan kami ceritakan ibarat menabur garam ke laut. Pembangkang ketiga sudah semestinya akan membidas. Dan yang keempat, menjawab soalan spontan dan membuat penggulungannya. Dipersilakan satu. Yang berhormat, subjek lain uji ataupun tidak tentang penerapan nilai dan subjek lain elemen nilai hanya sebagai elemen tambahan. Itu perbezaan KMK. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, saya tunjukkan bagaimana subjek bahasa Melayu sendiri mementingkan penerapan nilai dalam setiap pembelajaran. Contohnya, dalam penerapan aspek seni bahasa Melayu, kita mengajar pantun. Dalam pantun ada nilai yang tersembunyi yang guru perlu ajar secara langsung, Tuan Yang di-Pertua. Dan ini lebih penting kita perkasakan. Itu yang mereka perlu faham. Sebab itulah saya kata, kita wajibkan satu subjek baru bukanlah pendekatan terbaik, Tuan Yang di-Pertua. Hujah saya di bawah kata kunci yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Tahukah anda, menurut Menteri Pendidikan Malaysia Yang Berhormat Fadhil Nasidik menyatakan dalam ucapannya, masalah adab, akhlak dan integriti dalam kalangan murid-murid pada hari ini semakin meningkat. Contohnya, isu disiplin murid, isu buli, malah isu vandalisme. Tuan Yang di-Pertua lebih menyedihkan apabila murid-murid kita pada hari ini melaksanakan vandalisme pada harta sekolah sendiri. Tuan Yang di-Pertua, untuk selesaikan isu ini, adakah dengan menjadikan subjek KMK ini sebagai subjek wajib?
Tidak Tuan Yang Dipertua, kerana pembelajaran akan jadi sekadar untuk peperiksaan, malah bukanlah kepada pengamalan nilai dalam kehidupan seharian Tuan Yang Dipertua. Masalah tidak selesai, malah lebih teruk lagi apabila matlamat kita untuk mencapai keputusan cemerlang SPM akan lebih merisaukan, kerana hari ini Tuan Yang Dipertua, sekarang kita sudah ada 2 wajib penting untuk lulus, iaitu subjek Bahasa Melayu dan juga sejarah. Dan kalaulah kita tambah lagi satu lagi subjek, iaitu Tuan Yang Dipertua hari ini, untuk bukan tak payah lulus pun, namun perlu untuk ambil, apalah nasib Tuan Yang Dipertua murid-murid yang bukan Melayu, malah murid-murid Melayu juga, malah setiap pemegang taruh iaitu guru, sekolah, ibu bapa juga menghadapi masalah dalam pelaksanaan subjek ini. Sidang Dewan Yang Mulia, telah saya tunjukkan kepada anda bahawa kesusasteraan Melayu komunikatif sebagai subjek wajib sijil pelajaran Malaysia ini bukanlah pendekatan terbaik dalam membentuk karamah insaniah Tuan Yang Dipertua Dewan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang, ahli-ahli Dewan yang dihormati. Arena perbahasan kita teruskan dengan menjemput Menteri Kedua Yang Berhormat Siti Habibah Judin untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, delegasi kerajaan, rakan-rakan pembangkang. Seterusnya hadirin hadirat yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang Dipertua Dewan, gagasan usul tetap sama. Kesusasteraan Melayu Komunikatif KMK sebagai subjek wajib SPM. Hari ini saya akan pertunjukkan kepada anda apakah kelemahan di perwakilan pembangkang yang menunjukkan betapa hari ini kita perlu untuk menerima usul perdebatan. Pertamanya, hari ini apabila mereka mencadangkan bahawa sekiranya KMK ini kita lakukan, maka sebenarnya kata mereka yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Kerana apa? Hari ini katanya telah lama kita buat tentang penerapan nilai dalam subjek-subjek yang lain. Masalahnya, dalam penerapan nilai dalam subjek-subjek yang lain, elemen nilai hanyalah sebagai elemen tambahan, elemen rentas kurikulum. Dalam Komsas seperti yang mereka ceritakan, pantun dan sebagainya, berapakah pemberatan untuk menguji aspek nilai dalam karya sastra ini? Tidak dijelaskan oleh perwakilan pembangkang. Kerana itu kami tunjukkan kepada anda betapa perlunya KMK diwajibkan kepada pelajar SPM, kerana pemberatan aspek nilai ini ditekankan bagi memastikan matlamat untuk melahirkan anak baik lagi cerdik bukan lagi satu mimpi seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerana itu, kita perlu untuk mengakui realiti. Mengapakah usul ini dicadangkan? Kerana apa? Telah lama kita lakukan penerapan nilai dalam subjek yang lain, tetapi masalah ini tetap berlaku, tidak berjaya. Apakah keunikan yang ada pada KMK sehingga dicadangkan sebagai subjek lain, sebagai subjek wajib? Perkara ini yang perlu kita perhalusi bersama. Saya tunjukkan kepada anda bagaimanakah mat kilau seperti yang diceritakan. Bukan untuk berbicara tentang filem, tapi kita lihat bagaimanakah ledakan generasi muda pada masa kini yang amat sukakan seni kreatif. Jadi kita ambil kesempatan ini, kita menangi hati golongan muda. Kerana apa? Mereka suka kepada seni kreatif. Kita suntik dengan elemen-elemen nilai. Kerana apa? Di akhirnya, bukan sahaja mereka melihat kepada apa yang mereka suka, tetapi mereka dapat serapkan elemen nilai yang seterusnya mampu diaplikasikan. Maka itulah kita melihat kepada petanda-petanda positif, menunjukkan betapa sudah tiba masanya KMK kita wajibkan bersama-sama. Tuan Yang Dipertua Dewan, saya tunjukkan kepada anda dalam sesi penghujahan betapa fokus penerapan nilai sebagai elemen utama. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, mat kilau juga memberi impak keganasan kepada murid. Adakah ini nilai yang Berhormat ceritakan dalam KMK ini? Mohon komentar. Apakah aspek keganasan yang diterapkan dalam mat kilau? Kita lihat filem mat kilau syarat dengan elemen nilai patriotik. Bagaimana mempertahankan negara, berani untuk mempertahankan negara tercinta. Hari ini apabila mat kilau ditayangkan, generasi muda kita segera mendaftarkan diri untuk mempelajari seni silat, seni kebanggaan negara. Kemudian apa yang berlaku? Mereka berkobar-kobar membencikan penjenayah, mempertahankan negara. Yang kecil, yang besar, ibu bapa, semuanya terujar. Mendaftarkan anak mereka dan anak mereka seronok
untuk mempelajari tentang nilai patriotik. Betapa seni kreatif ini perlu kita ambil kesempatan. Kita lahirkan lagi pengkarya-pengkarya yang melahirkan seni kreatif yang bukan sahaja mahu menang anugerah untuk seni kreatif, tapi juga menyuntik elemen-elemen nilai melalui KMK ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kita lihat dalam gelombang anjakan ketiga PPPM, kita mahu rakyat menghayati nilai. Malangnya sudah 3 gelombang kita lalui, penerapan nilai masih lagi berada terumbang-ambing. Apakah masalahnya? Kerana apa? Kita tidak mempunyai satu subjek yang menjadikan penerapan nilai sebagai fokus utama. Betul kita ada subjek-subjek yang lain, bahasa Melayu, civic, pendidikan Islam dan sebagainya. Pengujiannya bagaimana? Pengujiannya sekadar di atas kertas. Uniknya hari ini kami cadangkan KMK. Kerana KMK bukan sahaja pengujian di atas kertas, tetapi pengujian ke atas aspek penerapan nilai di mana karya perlu untuk dipentaskan dan karya itu perlu syarat dengan unsur nilai untuk dipertontonkan kepada semua. Sambil belajar, murid-murid ini tahu bahawa elemen nilai sangat penting dan akhirnya mereka mengaplikasinya. Kita bukannya nujum untuk menilai tentang hati murid, tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha supaya elemen nilai ini diangkat dan diuji sama ada murid-murid benar faham tentang elemen nilai ini. Inilah kepentingan sastra yang sebenarnya sudah lama kita tidak lihat. Kita lihat bagaimanakah dokumen standard kurikulum pendidikan KMK ini menekankan kepada murid bukan sahaja mengenali dan menghargai sastra, tapi juga prihatin dengan isu masyarakat, bersaksiah dan mempertontonkan karya untuk dimanfaatkan. Subjek lain bagaimana? Elemen nilai hanya sebagai elemen tambahan dan bukan sebagai tunjang subjek. Malah aspek pengaplikasian nilai tidak diuji langsung dalam mana-mana subjek, sekadar di atas kertas. Apakah keunikan KMK ini? Murid bukan sahaja belajar tentang di atas kertas, mempelajari kandungan pelajaran dan sebagainya, tetapi murid wajib mengaplikasikan perkara yang dipelajari, mempertontonkan bagi melihatkan pemahaman tentang elemen nilai dalam seni kreatif. Perkara ini sebenarnya perlu untuk kita perhalusi. Kerana sejak sekian lama kita gagal melahirkan karamah insaniah generasi ABC yang kita impikan. Sudah tiba masanya kita aplikasikan perkara ini. Kita lihat apakah petanda positif. Kita lihat bagaimanakah di negara Jepun aspek petanda positif ini. Di negara Jepun, subjek kesusastraan Jepun adalah elemen wajib diambil, bukan subjek elektif seperti yang Malaysia lakukan. Apakah impaknya? Generasi di Jepun amat mementingkan penerapan nilai. Mereka mempunyai nilai sahsiah yang tinggi dan Jepun diakui sebagai negara yang mempunyai masyarakat yang mempunyai nilai murni yang sangat tinggi. Mengikut laporan Institut Ekonomi dan Keamanan Dunia, Jepun adalah antara negara yang berjaya melahirkan rakyat yang beradab terpuji. Petanda ini menunjukkan Malaysia perlu segera mengambil pendekatan serupa. Wajibkan subjek kesusastraan. Jangan anggap kesusastraan sebagai subjek pilihan kedua, tetapi jadikan subjek kesusastraan ini sebagai pilihan utama, bukan lagi elektif. Kita perlu mengakui betapa elemen nilai syarat dalam subjek ini. Kita lihat bagaimanakah negara maju, petanda-petanda mereka sedang menghadapi krisis nilai yang hebat. Mereka tidak mewajibkan subjek kesusastraan. Negara-negara maju menghadapi krisis nilai yang hebat. Generasi mereka mempunyai kadar jenayah yang tinggi, kadar juvana yang tinggi. Adakah kita mahu perkara ini terjadi? Baru kita mahu mengambil pendekatan seperti negara Jepun. Apa yang dilakukan oleh negara maju ini? Mereka turut mencadangkan supaya subjek kesusastraan ini sedang dipertimbangkan untuk dijadikan kepada subjek wajib, melihat kepada petanda-petanda positif betapa elemen seni kreatif ini mampu untuk meningkatkan penerapan nilai dan seterusnya mewujudkan karamah insaniah yang kita impikan. Hari ini apabila kami mencadangkan usul berkaitan dengan KMK ini, kita perlu untuk mengakui betapa sudah tiba masanya elemen sastra diangkat untuk memenangi hati generasi yang sukakan seni kreatif dan menyuntik elemen nilai sebagai pembelajaran utama. Dan akhirnya matlamat untuk melahirkan karamah insaniah seperti yang diimpikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bukan lagi satu mimpi, sebaliknya mampu untuk direalisasi. Mohon agar usul pada hari ini diterima demi kemaslahatan
anak saya dan anak kita semua. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kedua Perwakilan Kerajaan. Kini Dewan mempersilakan pembangkang kedua Yang Berhormat Bibi Nahida untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan pihak pembangkang, Kabinet Kerajaan, seterusnya ahli-ahli yang berhormat sekalian. Assalamualaikum dan salam perbahasan. Bertindak selaku pembangkang kedua pada hari ini, saya tidak bersetuju dengan gagasan usul yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu kesusastraan Melayu komunikatif sebagai subjek wajib sijil pelajaran Malaysia. Atas rasional menjadikan kesusastraan Melayu komunikatif KMK sebagai wajib SPM bukan pendekatan terbaik dalam membentuk karamah insaniah. Terlebih dahulu, izinkan saya menyatakan dua kesalahan major yang dibuat oleh pihak kerajaan pada hari ini. Yang pertama, tidak menyatakan nilai eksklusif yang dimiliki oleh KMK sehingga perlu dijadikan sebagai subjek wajib SPM. Yang kedua, wajib ambil tetapi tidak wajib lulus. Adakah ini menyelesaikan masalah? Tidak. Jadi adakah tidak mengapa juga jika mereka ambil sekalipun dalam SPM namun gagal? Jadi apa sebenarnya perjuangan pihak kerajaan pada hari ini? Selesai pembidasan konsep. Seterusnya saya beralih kepada bidasan terhadap Menteri Kedua. Menteri Kedua mengatakan KMK menerapkan nilai sastra secara sepenuhnya. Namun, bukankah KMK juga mempunyai komponen yang lain? Bukan nilai semata-mata. Jadi, adakah KMK ini sama saja seperti subjek moral yang menerapkan aspek nilai semata-mata? Yang kedua, adakah pihak kerajaan boleh beri jaminan bahawa di dalam soalan SPM yang diwajibkan ini hanya terdapat soalan tentang nilai sahaja tanpa ditanya soalan komponen-komponen lain? Jika tidak, sama sahajalah dengan subjek bahasa Melayu sedia ada. Yang ketiga, bukankah subjek bahasa Melayu juga kita boleh lakukan penghasilan karya dan mempertontonkan karya ini seperti komponen drama di dalam sastra Melayu juga boleh dilakukan. Ini menunjukkan apa? Tiada nilai eksklusif yang boleh kita ambil untuk dijadikan subjek KMK ini untuk diwajibkan dalam SPM. Tiada. Seterusnya, saya ingin bidas Menteri Kedua membandingkan hujah mereka. Mereka mengatakan perbandingan nilai pekerti Jepun disebabkan oleh wajibnya mengambil kesusastraan Jepun. Tapi tiada data yang membuktikan bahawa kesusastraan inilah yang membawa kepada nilai tinggi yang Jepun miliki pada hari ini. Dan kita juga sedia maklum bahawasanya Jepun itu memang masyarakat yang bernilai tinggi sejak zaman berzaman. Jadi bukan disebabkan oleh mereka mengambil kesusastraannya, lain padang, lain belalang yang berhormat. Bidasan saya, seterusnya saya beralih kepada bidasan saya terhadap hujah Perdana Menteri. Perdana Menteri mengatakan KMK dikaitkan dengan karya dan filem. Namun tidak jelas ya, apakah hubung kait yang mereka ingin tunjukkan melalui karya ini terhadap pembentukan karamah insaniah dalam diri murid yang diwajibkan ambil SPM itu. Dan jika mereka mengatakan melalui karya Mat Kilau dapat kita lihat kepentingan KMK, orang yang terlibat dalam Mat Kilau dari pengarah hinggalah pelakon, bukan pun calon SPM yang diwajibkan ambil KMK pun boleh menghasilkan filem sebegitu. Jadi tiada tolak perbandingan di sini ya. Seterusnya saya ingin mengatakan bahawasanya bidasan saya terhadap itu juga terdapat banyak pada hari ini orang-orang yang datang dari profesion lain seperti doktor dan arkitek yang juga berkarya dalam sastra Melayu. Seperti siapa? Saya beri contoh. Dr. Fad Razi, seorang doktor di Hospital Terengganu, juga adalah seorang penulis yang terkenal dan aktif. Jadi apa? Orang dari profesion lain juga boleh menghayati dan menghasilkan karya bahasa Melayu dengan baik. Jadi saya kira hujah di pihak kerajaan ranap pada hari ini.
Tuan Yang di-Pertua, sila analisis hujah kedua kami berdasarkan kata kunci ibarat mencurah garam ke laut. Ya, saya... Masalah perwakilan pembangkang hari ini, mereka anggap sastra ini picisan. Elemen nilai cuma perlu disuntik sahaja. Tidak perlu untuk dijadikan keutamaan. Inilah keunikan KMK. Aspek nilai bukan saja dipelajari, diuji, dipertontonkan. Menunjukkan elemen nilai diangkat tinggi berbanding dengan subjek-subjek yang lain. Baik, saya terima yang berhormat. Begini saya jawab ya. Kami tidak menganggap komponen KMK ini sebagai picisan. Namun disebabkan KMK ini sudah pun terdapat di dalam bahasa Melayu sedia ada, jadi kami tidak bersetuju bahawasanya KMK ini dia ingin dijadikan juga satu subjek yang diwajibkan ambil pada SPM. Harap jelas. Saya ulang, sila analisis hujah kami berdasarkan kata kunci ibarat mencurah garam ke laut. Kenapa kami ibaratkan mewajibkan subjek KMK ini sebagai mencurah garam ke laut pada hari ini? Jika pihak kerajaan mengatakan terdapat korelasi antara subjek KMK ini dengan pembentukan karamah insaniah, kami pula bertegas dengan pendapat bahawa pembentukan karamah insaniah, penerapan nilai-nilai sudah pun berlaku secara menyeluruh di dalam semua subjek. Bukan sahaja melalui standard kandungan dan standard pembelajaran sedia ada, malah melalui elemen merentas kurikulum, iaitu pada subjek-subjek yang lain yang kita bawa nilainya. Jadi, apakah nilai? Contoh apa yang kita terapkan nilai ini di dalam DSKP? Iaitu apa? Hormat menghormati, bertanggungjawab dan banyak lagi. Jadi pada hari ini persoalan kami di pihak pembangkang, apakah kewajaran kita ingin mewajibkan subjek KMK ini di dalam SPM apabila semua nilai ini sudah pun ada di dalam subjek-subjek lain? Tidak perlu. Seterusnya, oleh itu yang di-Pertua, menambah subjek wajib SPM sebenarnya akan menjadi perkara yang tidak mendatangkan manfaat dalam menyelesaikan isu pembentukan nilai karamah insaniah ini. Kerana apa? Kerana isu di dalam subjek wajib sekarang pun belum kita selesaikan. Jadi eloklah kita fokuskan saja pada itu. Itu apa isu yang kita belum selesaikan? Pemerkasaan bahasa Melayu ya. Jadi pada hemat kami pihak pembangkang, sebelum kita membuat satu keputusan yang besar pada hari ini, eloklah kiranya kita selesaikan dulu isu pemerkasaan bahasa Melayu itu. Selain itu yang berhormat, mewajibkan KMK di dalam SPM hanyalah satu perkara dengan izin redundant. Sebab apa kami kata iaitu bertindih? Kenapa kami katakan demikian? Kerana elemen sastra dan seni bahasa yang ada dalam subjek bahasa Melayu sedia ada itu pun sudah mencukupi. Kita belajar apa? Kita belajar sajak, kita belajar pantun, kita belajar cerpen, kita belajar puisi. Jadi, bila kita bedah nilai, bila kita bedah karya itu, semua terdapat komponen-komponen yang ada, bukankah itu sudah pun berkait dengan nilai karamah insaniah ini? Jadi perlu apa? Apa perlunya kita bawakan KMK ini dan kita jadikannya sebagai subjek wajib? Tidak ada sebarang keperluan. Tuan Yang di-Pertua, dengan itu berdasarkan hujah-hujah kami berpendirian tegas bahawasanya menjadikan kami menolak usul pada hari ini kerana atas rasional apa menjadikan KMK sebagai subjek wajib SPM bukan pendekatan terbaik dalam membentuk karamah insaniah. Mohon usul pada hari ini ditolak sebulat suara demi kemaslahatan pendidikan negara. Sekian, terima kasih. Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perwakilan sebentar tadi. Nampaknya usul perbahasan semakin hangat dan rancak dibahaskan. Semakin panas usul dibahaskan, semakin panas juga saya di pentas ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Zati Nur Darina mewakili perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suka saya dengan analogi kereta dan tayar yang diutarakan oleh Ketua Pembangkang. Kata beliau, analogi tayar tu bocor, kita tampal. Tapi isunya bocor, kita tampal. Bocor lagi, kita tampal. Bocor lagi, kita tampal. Jadi apa kita perlu? Kita perlukan tayar simpanan dengan izin tayar spare di belakang bonet. Kerana apabila tayar itu pecah,
kita boleh ganti terus. Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, apabila subjek-subjek lain gagal memenuhi keperluan untuk pembentukan karamah insaniah, kita perlukan subjek lain untuk membantu dalam menerapkan pembentukan karamah insaniah. Terbidas analogi mereka. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan kesayangan Kerajaan Pembangkang, hadirin warga persidangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, usul Kesusasteraan Melayu Komunikatif KMK sebagai subjek wajib SPM. Saya ingin terus respon kepada pembangkang kedua. Kata beliau, isu ini adalah isu bertindih. Pemberatan isu nilai, kata beliau, dalam subjek lain sudah ada. Kenapa perlu tambah? Saya jawab, sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak memahami apa yang terkandung dalam subjek KMK. Perlu bedah di KSP dahulu. Kita lihat dalam subjek Bahasa Melayu, Komsas hanya menerapkan elemen sastera sahaja dan ia terdapat 5% sahaja dalam subjek Bahasa Melayu. Apa beza dengan KMK? KMK menerapkan elemen sastera bersama nilai, mengangkat nilai bersama-sama terkandung dalam DSKP. Saya akan bedah. Kita lihat dalam DSKP sendiri, unit pertamanya adalah apresiasi sastera, memahami sastera dan sebagainya. Unit kedua, pembangunan insan, menekankan isu kemasyarakatan, keagamaan dan kenegaraan. Dan unit ketiga, penghasilan karya, di mana karya ini bukan sahaja dihasilkan, dipentaskan, ditonton, dipertontonkan dengan nilai-nilai tradisi yang dipantau oleh guru. Disebabkan itulah KMK sebagai subjek wajib SPM kerana ia akan memenuhi tuntutan pembentukan karamah insaniah. Tiada isu bertindih di sini. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, mereka tuntut kami untuk memberikan keunikan, kelebihan subjek KMK. Kami telah jawab sepanjang yang pertama dan yang kedua, telah menyatakan bahawa KMK ini uniknya berbeza dengan subjek lain kerana pertama, murid berkarya dan berkreativiti, pelajaran dipelajari dan diaplikasi dalam kerja projek yang diuji dalam kertas 2 yang pemberatannya sebanyak 40 markah SPM. Yang kedua, uniknya KMK, ia fokus kepada pembentukan nilai di mana subjek lain hanya elemen tambahan sahaja. Tetapi KMK, pembangunan insan ini adalah elemen utama. Silakan. Yang berhormat, bukankah di dalam DSKP bagi subjek-subjek lain juga terdapat unsur nilai sehinggakan apabila kita ingin merancang PDP sebelum PDP ini dikeluarkan arahan untuk diringkaskan, bukankah kita juga menerapkan unsur nilai di dalam itu? Jadi penerapan nilai karamah insaniah itu sentiasa berlaku tanpa perlu KMK ini sekalipun. Nilai itu adalah rentas kurikulum, tidak dinyatakan secara jelas. Tapi dalam DSKP KMK dinyatakan secara jelas dalam elemen kedua, pembangunan insan. Duduk dulu yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua, pembangkang kedua ini banyak kesalahan. Fitnah demi fitnah dilontarkan. Kata beliau, wajib dalam SPM. Tetapi apa jaminan soalan SPM ini hanya soal tentang nilai sahaja? Ia akan soal tentang nilai sebab kandungan dalam DSKP itu adalah pembangunan insan berkaitan dengan isu keagamaan, isu kenegaraan, malah dipersembahkan dalam pementasan drama dan sebagainya berkaitan dengan memahami sastera seperti pantun, syair, puisi dan sebagainya. Kami telah lambatkan fakta negara-negara yang telah berjaya meningkatkan nilai tradisi seperti negara Jepun dan Korea ada subjek kesusasteraan bagi negara masing-masing. Ini kita perlu aplikasikan dalam Malaysia kerana subjek ini pertamanya menarik minat murid, melahirkan murid ceria. Keduanya akan mempertingkatkan lagi kegembiraan dan keseronokan guru dalam melahirkan pelbagai karya kreatif, melahirkan guru bahagia, akhirnya sekolah bitara dan negara sejahtera mencapai hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, pembangkang kedua itu lagi menyebut tentang isu mat kilau. Kata beliau, mat kilau ini pengarahnya bukan daripada calon KMK. Kita tidak mahu mempersoalkan tentang itu. Kalau kita terapkan KMK, ramai lagi akan hadir. Tak ada aliran KMK pun boleh lahirkan
karya sebegini, tapi satu saja. Kalau kita wajibkan, mungkin kita akan dapat lahirkan beribu-ribu pengarah yang akhirnya dapat duduk setanding dengan karya kreatif di luar negara. Yang utamanya kami bawa isu Mat Kilau ini kerana filem etnik kreatif ini membuka mata. Oh, rupa-rupanya kita boleh sampaikan mesej moral dalam filem etnik kreatif begini. Oh, rupanya beginilah perjuangan bangsa kita dahulu. Dan akhirnya mengangkat nilai tradisi. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat akhir kesan impak kepada penghasilan karya Mat Kilau. Ramai remaja menghasilkan video di aplikasi TikTok, melaksanakan parodi, menyampaikan mesej-mesej moral yang hampir sama dengan penghasilan karya kreatif dalam filem Mat Kilau. Maka Tuan di-Pertua, Mat Kilau, penghasilan karya Mat Kilau ini adalah salah satu contoh yang kita perlu angkat ke KMK adalah sebagai subjek wajib SPM kerana ini petanda-petanda positif masyarakat kita telah menerima karya sebegini. Tuan Yang di-Pertua, hujah kedua mereka mencurah garam ke laut. Saya akan nafikan Tuan Yang di-Pertua kerana sepanjang penhujahan yang kedua itu, beliau tidak langsung menunjukkan bahawa subjek BM, matematik, sains dan sebagainya berjaya menerapkan pembentukan karamah insaniah. Tidak ditunjukkan sebegitu. Sedangkan Tuan Yang di-Pertua, hasrat YB Fadilina Siddiq adalah untuk melahirkan anak baik lagi cerdik. Dan ini isu yang dipentingkan. Dan ini isu yang kita utamakan. Subjek KMK ini adalah mengandungi elemen-elemen pembangunan insan dan ia wajar untuk ketengahkan sebagai subjek wajib SPM. Tuan Yang di-Pertua, rasional mereka hanya mengatakan bahawa ia bukan pendekatan terbaik. Kalau bukan pendekatan terbaik, tunjukkanlah bahawa ada subjek lain yang berjaya menyelesaikan, berjaya mengatasi masalah buli, berjaya mengatasi masalah vandalisme dan sebagainya. Namun Tuan Yang di-Pertua, isu ini mereka gagal untuk ketengahkan. Tuan Yang di-Pertua, apabila usul cadangan ini timbul, kita tidak mahu melihat peratus pencapaian, peratus lulus dan bilangan A sebagainya. Tapi idea ini lahir apabila ada banyak petanda positif, apabila ada banyak keunikan KMK yang kita pinggirkan, yang kita ketepikan, maka kita perlu angkat, bawa ke tengah. Kalau kita minta murid untuk pilih, mereka tak mahu pilih sebab mereka tak nampak kelebihan itu. Maka kita wajibkan sebagai subjek dalam SPM. Untuk apa Tuan Yang di-Pertua? Untuk mencapai hasrat KPM dalam membentuk ABC, anak baik lagi cerdik, dan mencapai hasrat pembentukan karamah insaniah. Melihat kepada petanda-petanda positif yang menunjukkan subjek KMK perlu diwajibkan dalam SPM. Tuan Yang di-Pertua, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga. Warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan mempersilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Umayyanir Sugumaran mewakili perwakilan pembangkang. Saya sedih berdiri di sini memikirkan nasib anak saya yang akan melangkah masuk ke sekolah menengah yang terpaksa mengambil KMK sebagai satu subjek yang diwajibkan. Salam saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan, barisan pembangkang, rakan-rakan di barisan kerajaan, serta warga Dewan yang saya hormati sekalian. Selaku Menteri Ketiga di barisan pembangkang pada hari ini, saya cukup tidak bersetuju dengan gagasan usul yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, iaitu Kesusasteraan Melayu Komunikatif KMK sebagai subjek wajib SPM. Kerana kami di barisan pembangkang berpendirian tegas bahawa KMK sebagai subjek wajib SPM bukan pendekatan terbaik dalam membentuk karamah insaniah. Saya ingin menyatakan peranan saya, Tuan Yang di-Pertua. Saya berdiri di sini akan melakukan dua gerak kerja utama. Pertama, membidas setiap hujah pihak kerajaan dan seterusnya melakukan penegasan hujah kami di barisan pembangkang. Saya mulakan dengan bidasan konsep daripada sana. Mereka menyatakan bahawa
subjek lain, apakah nilainya? Baiklah, mereka menafikan elemen merentas kurikulum. Saya ingin bertanya kepada seisi Dewan, di manakah kriteria-kriteria pendidikan abad ke-21 yang diterapkan dalam kurikulum? Saya juga ingin bertanya, mereka sudah mengatakan bahawa keunikan KMK. Saya ingin juga bertanya kepada warga Dewan sekalian, subjek sejarah yang diwajibkan juga mempunyai keunikan yang tersendiri. Adakah apabila sejarah diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah akhlak pelajar? Izin laluan yang berhormat. Selesai bidasan konsep. Saya teruskan dengan membidas hujah Menteri ketiga daripada barisan kerajaan. Pertama sekali, cukup sedih bahawa analogi kami cukup bercanggah dengan apa yang difahamkan oleh pihak kerajaan di sana. Menukar tayar, kata mereka, kami tidak mengatakan apa-apa mengenai dengan izin spare tayar. Saya juga ingin menyentuh mengenai mat kilau. Berbalik-balik mat kilau. Saya rasa pihak kerajaan penuh tegar filem Mat Kilau ini. Tahukah anda bahawa filem Mat Kilau ini juga mempunyai unsur-unsur keganasan? Adakah anda ingin menafikan di sana? Filem Mat Kilau juga mempunyai unsur-unsur pergaduhan, mempunyai unsur-unsur ataupun aksi-aksi yang tidak menyenangkan kanak-kanak. Apakah jaminan KMK boleh selesaikan masalah akhlak murid-murid di sekolah? Selesai bidasan hujah Menteri ketiga. Kita beralih pula kepada Menteri kedua. Silakan Yang Berhormat. Pertama, takkanlah nak lawan penjajah dengan secara bersopan santun, mestilah gunakan kekerasan. Kedua, subjek sejarah sendiri telah menunjukkan trend bahawa ia gagal menerapkan unsur karamah insaniah. Berlaku kes buli semakin meningkat, vandalisme semakin meningkat. Sila jelaskan. Terima kasih untuk soalan. Saya ambil yang pertama ya. Melawan pengganas dengan cara beretika, itu adalah kecekapan kita. Kecekapan bagaimana kita hendak menghadapi pihak lawan. Selesai. Seterusnya, izinkan saya yang dipertua membidas hujah Menteri yang kedua. Beliau mengatakan bahawa KMK penting, berat. Saya ingin bertanya kepada warga pendidik, majoritinya warga pendidik di sini, bersetujukah anda dengan saya bahawa semua subjek, semua kurikulum membawa pemberat nilai yang tersendiri? Di manakah pendidikan moral? Di manakah pendidikan Islam? Tiadakah nilai moral dalam pendidikan-pendidikan ini? Jadi saya nak bertanya kepada warga Dewan. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat, duduk dulu dengan masalah di sana. Saya nak bertanya kepada barisan kerajaan, sekiranya ingin mewajibkan KMK, jadi adakah motif anda untuk mewajibkan pendidikan moral, ingin mewajibkan pendidikan Islam dan segala pendidikan yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi? Dan lagi satu, Menteri kedua juga memberitahu tadi bahawa kesusasteraan Jepun wajib diambil. Itu adalah wajib diambil sahaja, bukannya SPM. SPM mempunyai martabat yang tersendiri. Kualiti SPM kita adalah, saya sedih mengatakan bahawa SPM kita adalah taraf tinggi. Susah untuk pelajar-pelajar kita untuk lulus. Ini kan pula kita susah untuk lulus BM. Ini kan pula kita berbicara tentang lulus KMK. Dan mereka juga, Menteri kedua juga mengatakan bahawa negara sudah maju dan mereka tidak mewajibkan kesusasteraan. Jadi saya bertanya di sini, apa keperluan negara kita Malaysia untuk mewajibkan subjek KMK? Sekiranya negara-negara yang maju tidak mewajibkan kesusasteraan negara masing-masing. Selesai bidasan Menteri kedua. Duduk dulu, ambil catatan.
Saya ingin teruskan dengan hujahan bidasan daripada bidasan saya terhadap Perdana Menteri dengan hujah beliau, pengkaryaan meningkat nilai martabat. Baiklah. Saya mulakan dengan yang pertama ya. Beliau mengatakan bahawa kalau penting unik. Okey, beliau mengatakan bahawa KMK penting, unik. Saya nak tanya, kenapa kalau pentinglah sangat, kalau uniklah sangat, kenapa tidak diperkenalkan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah? Kenalkanlah kepada pelajar-pelajar darjah 1, ambillah cabaran. Kedua, beliau juga mengatakan, beliau ungkapkan ya, dengan secara pantasnya beliau ungkapkan, matematik, sains wajib diambil. Saya nak tanya, kenapa tidak diwajibkan matematik dan sains? STEM ya, STEM. Kenapa tak wajibkan STEM? STEM adalah nilai yang kita perlukan. Kita perlu sedar, berpijak di bumi nyata. Kita memerlukan STEM yang bernilai tinggi. Yang kita ni berada di revolusi perindustrian 4.0 ya, warga dewan sekalian. Kita memerlukan nilai-nilai STEM ini. Baiklah, selesai bidasan terhadap Perdana Menteri. Maka izinkan saya yang di-Pertua perkukuhkan pula penegasan hujah daripada pihak pembangkang. Saya ingin menhujahkan hujah kami yang pertama. Yang dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran. Yang dikejar yang kami ambil nafas dulu ya. Yang dikejar, yang kami fokuskan sekarang ini adalah karamah insaniah. Manakala yang kami kendong ini pula adalah keputusan cemerlang SPM. Penegasan hujah yang pertama, menerusi hujah yang pertama, kami sudah pun menjelaskan dengan bukti-bukti yang cukup. Akhirnya saya berdiri di sini memikirkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu saya yang akan datang. Saya mohon usul ditolak, mohon terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Yang Berhormat tak marah saya kan Yang Berhormat? Garang Yang Berhormat berucap. Hadirin yang dihormati sidang Dewan, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Berbahas sudah, berhujah pun sudah, kata bidasan saling bertingkah. Kini ayuh kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Baiklah, Dewan akan mulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Dipersilakan Menteri Keempat yang sungguh tenang untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana juri, sama ada ketua juri, kedua, juri ketiga, keempat dan juri kelima. Soalan akan diulang sebanyak 2 kali sahaja. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya sudi menerima soalan daripada juri ketiga. Dipersilakan juri ketiga untuk memberikan soalan. Dipersilakan Doktor. Terima kasih. Soalannya berbunyi begini. KMK sekadar melepaskan batu di tangga. Sekali lagi. KMK sekadar melepaskan batu di tangga. Terima kasih. Baiklah Yang Berhormat akan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit Yang Berhormat bermula sekarang. Baiklah Yang Berhormat, pantas Yang Berhormat. Sepanjang perbahasan, inilah satu-satunya pembahas yang paling pantas. Tahniah Yang Berhormat. Yang Berhormat, masa 1 minit Yang Berhormat sudah tamat. Dengan ini Dewan mempersilakan Menteri Keempat Yang Berhormat Dharma Prasad Karunakaran untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Rakan-rakan di barisan kerajaan, rakan-rakan di barisan pembangkang, juri-juri yang arif lagi bijaksana, hadirin yang dihormati. Kepada pihak pembangkang, sekarang tiba masanya untuk kita beradu ayat dan beradu maklumat dari sisi kerajaan. Dan kami
ingin menyarankan kepada anda terlebih dahulu, sisipkan dulu keris anda dalam sarung dan kita beradu konsep. Soalan yang diterima, KMK sekadar melepaskan batuk di tangga. Terima kasih di atas soalan sebentar tadi. Tuan Yang di-Pertua, saya menyatakan pendapat bahawa KMK bukan sekadar batuk di tangga dan perkara ini harus dipraktikkan di negara kita dan harus dipraktikkan sebagai subjek wajib. Kerana rasionalnya, kita harus memahami konsep di negara kita, di mana artikel 152 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita pernah mengadukan bahasa ataupun bahasa Jawi diterlapkan dalam subjek bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, konsep itu telah ditolak. Kalau perkara ini pun ditolak, bagaimana kita nak wujudkan jati diri anak bangsa Malaysia? Itu persoalan yang saya ungkitkan. Di mana kita memerlukan satu remedi. Kita memerlukan satu perkara yang boleh mengangkat martabat anak Malaysia. Kalau satu persatu kita tidak laksanakan, maka sampai bila-bilalah sampai kita menjadi merdeka 100 tahun pun perkara ini tidak akan terjadi. Bukan itu sahaja. Kita berteraskan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Anjakan 7 dalam PPPM 2023-2025 menyatakan bahawa memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Manakala anjakan 1 dalam PPPM 2013 dan 2025 menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Dalam Sustainable Development Growth mengikut UNESCO menyatakan bahawa pendidikan berkualiti menduduki matlamat yang keempat. Maka dalam penilaian subjek KMK menyatakan dalam kertas terbukanya, kita melaksanakan persembahan multimedia, kita melaksanakan karya dan drama, kita menghasilkan pengkaryaan. Bukankah ini sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Sampai bila kita nak menunggu untuk meningkatkan kualiti pendidikan? Silakan yang ketiga. Yang berhormat, yang mana lebih baik? Kita lakukan pemerkasaan kepada yang sedia ada ataupun menambah baik subjek yang lain? Kalau pemerkasaan pun kita rasa kita boleh lakukan dalam subjek bahasa Melayu. Kami berharap apa salahnya kita tambah? Kalau pemerkasaan dalam pendidikan Jawi dimartabatkan, kenapa benda itu ditolak dan perkara ini pun ditolak? Tak apalah, mungkin ada sebab-sebab munasabah untuk perkara itu ditolak. Tapi perkara ini harus kita terima kerana setiap benda dipermudahkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk KMK. Dan perkara ini bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Selain itu, Tuan Yang di-Pertua, mengikut teori Gardner, merujuk kepada kecerdasan pelbagai. Murid kita pelbagai jenis. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Subjek KMK ini memberi peluang yang sama rata kepada semua jenis murid yang mempunyai kecerdasan pelbagai. Maka kita kena memberikan peluang. Kita tidak harus menuju ataupun bertumpu kepada murid-murid yang hanya pandai dari segi literasi dan numerasi. Kita juga kena mengangkat murid-murid yang terkesan daripada auditori, yang visual, yang suka menari-nari, berjoget-joget. Maka melakukan pengkaryaan, pementasan di pentas dan sebagainya. Maka perkara ini dapat melahirkan masyarakat yang kreatif, kritis dan sebagainya sejajar dengan PAK 21. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua, KMK bukan sekadar melepaskan batu di tangga dan tidak menanam tebu di tepi bibir. Perkara ini harus diwajarkan di kurikulum negara kita. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Keempat. Kagum saya dengan kepetahan Yang Berhormat berucap. Inilah yang dikatakan diam-diam ubi berisi. Tahniah Yang Berhormat. Kita teruskan lagi sesi bahas terbuka perwakilan pembangkang. Dipersilakan wakil pembangkang untuk memilih dan menerima soalan dari barisan juri, kecuali juri ketiga. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya memilih juri kelima. Dipersilakan juri kelima Dr. Wan Nurliza untuk memberikan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.
Kalau pasukan kerajaan kita berikan peribahasa, maka pasukan pembangkang pun saya akan berikan satu, pihak kami juga akan berikan satu peribahasa lah. KMK umpama melukut di tepi gantang. Mohon respon. Sekali lagi, ulang suara. KMK umpama melukut di tepi gantang. Mohon respon. Terima kasih. Baiklah Yang berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit persediaan Yang berhormat bermula sekarang. Yang berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah tamat. Dengan ini Dewan mempersilakan pembangkang keempat, Yang berhormat Muhammad Idham Khalil, untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan Yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, sahabat-sahabat di meja pihak pembangkang, sahabat-sahabat di meja pihak kerajaan, seterusnya sidang Dewan yang dikasihi sekalian. Selamat bersidang kesemuanya. Soalan pada hari ini adalah Kesusasteraan Melayu Komunikatif atau singkatannya dengan izin Tuan di-Pertua KMK umpama melukut di tepi gantang. Selaku pembangkang yang rasa pada hari ini, kami tidak dapat menafikan KMK umpama melukut di tepi gantang. Atas rasional Tuan Yang di-Pertua, para pelajar pada hari ini kurang meminati sastra. Lantas Tuan Yang di-Pertua, KMK ini mereka ibaratkan seperti tidak perlu belajar pun tidak mengapa. Kerana apa Tuan Yang di-Pertua? Kerana dalam subjek bahasa Melayu telah terdapat elemen sastra, iaitu puisi moden dan juga puisi tradisional. Tuan Yang di-Pertua, mengapa kami katakan begitu? Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini subjek KMK ini merupakan subjek berkaitan kajian ke atas sastra Melayu, khususnya dari segi sastra moden maupun sastra tradisional. Oleh kerana itu Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini para pelajar mengatakan bahawa dalam bahasa Melayu itu sudah memadai untuk mereka belajar sastra tradisional maupun sastra moden. Itulah yang kami katakan KMK umpama melukut di tepi gantang. Pada masa yang sama Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini kita ingin melihat subjek KMK ini ada nilai, namun nilai itu tidak ada yang istimewa kerana sama sahaja dalam semua subjek mempunyai nilai. Komponen yang ada dalam KMK sama sahaja seperti komponen yang ada dalam subjek bahasa Melayu yang telah tersendiri ada nilai-nilai yang diterapkan dalam standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa mengapa dan kenapa KMK ini umpama melukut di tepi gantang. Pada masa yang sama Tuan Yang di-Pertua, pada hari kita melihat para pelajar yang mengambil subjek KMK dalam SPM tidak menunjukkan putusannya memberangsangkan. Lantaran itu mereka mengatakan tiada kepentingan untuk mengambil KMK. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini kerana itulah kami di pihak pembangkang juga mengatakan bahawa KMK ini bukanlah perkataan terbaik dalam membentuk karamah insaniah. Ini yang kami jelaskan di meja pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, sidang Dewan yang dihormati, KMK merupakan subjek yang melibatkan sastra, yang merupakan pelajar susah untuk memahami sastra itu sendiri. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini bila kita mewajibkan KMK dalam SPM Tuan Yang di-Pertua, ramai pelajar yang bermasalah. Apatah lagi pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, mata pelajaran bahasa Melayu itu sendiri gagal untuk mereka peroleh 100% lulus SPM. Silakan yang kedua. Yang berhormat, pendidikan Islam, moral, sejarah dan sebagainya telah diwajibkan sekian lama. Tetapi kenapa masalah karamah insaniah pembentukannya masih lagi tidak dapat dicapai? Jadi Tuan Yang di-Pertua, adakah dengan KMK ini kita wajibkan perkara ini akan selesai? Saya kira sama sahaja Tuan Yang di-Pertua. Ini yang harus diperjelas di meja pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini mereka katakan nilai, persembahan karya. Saya kira mereka gagal menghayati standard kandungan dan standard pembelajaran dalam subjek bahasa Melayu, kerana dalam subjek bahasa Melayu ada Komsas di mana para pelajar hari ini belajar Komsas dan mereka belajar dan mereka mempersembahkan hasil karya mereka, iaitu kami di pihak pembangkang kira dia ada nilai istimewa yang ada KMK sehingga mereka perlu wajib dalam SPM, iaitu mereka harus fahami di meja pihak kerajaan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua dan Dewan yang dihormati, ini jelas menunjukkan pendirian kami di meja pihak pembangkang pada hari ini sesungguhnya bahawa menjadikan Kesusasteraan Melayu Komunikatif atau KMK sebagai subjek wajib SPM bukan pendekatan terbaik dalam membentuk karimah insaniah. Kita ingin melihat anak yang baik, lagi cerdik,
seperti yang kita sarankan. Tuan dan Dipertua Sidang Dewan yang dihormati, selaku pembangkang yang rasa pada hari ini, kami mohon untuk usul pada hari ini terus dibangkang surat suara tanpa sebarang kompromi. Demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Sekarang tibalah masanya untuk sesi pergulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan perwakilan pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dewan, sahabat-sahabat di meja pihak pembangkang, sahabat-sahabat di meja pihak kerajaan, seterusnya sidang dewan yang dikasihi sekalian. Selamat bersidang kesemuanya. Usul perdebatan pada hari ini ialah Kesejahteraan Melayu Komunikatif sebagai subjek wajib sijil pelajaran Malaysia. Pada hari ini saya akan melakukan 3 gerak kerja utama. Yang pertama, kami akan merumuskan hujah-hujah di meja pihak kerajaan. Yang kedua, kami akan merumuskan hujah-hujah yang relevan di meja pihak pembangkang. Dan yang ketiga, saya akan membuat timbang tara penggulungan kes kita pada hari ini. Adakah usul pada hari ini layak diterima atau ditolak seubulat suara? Tuan dan Dipertua, pada hari ini masalah besar di meja pihak kerajaan. Yang pertama adalah apa jaminan KMK dengan izin Tuan Yang Dipertua mampu membentuk karamah insaniah. Tuan Yang Dipertua Sidang Dewan dihormati, kalau sekadar unik, tapi itu bukan jaminan. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, bagaimana ingin kita pastikan murid-murid mengaplikasikan nilai yang dipelajari? Sebab pengamalan ini terletak pada sifat dan pengamalan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, saya sediakan laluan untuk anak saya. Bagaimana saya boleh pastikan anak saya memang akan ikut laluan tersebut tanpa tersasar? Sebab akhirnya pilihan itu adalah pada anak saya sendiri. Tuan Yang Dipertua Sidang Dewan yang dihormati, hujah pertama di meja pihak kerajaan adalah pengkaryaan meningkat nilai martabat. Tuan Yang Dipertua Sidang Dewan yang dihormati, berkarya tidak selesaikan isu ini. Sebab isu ini bangkit kerana salah tafsir maklumat. Kita mengambil contoh filem Mak Kilau yang digembar-gemburkan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Katanya nak mempertahankan negara, tapi Tuan Yang Dipertua, murid salah tafsir dan akhirnya suka bergaduh pula. Tuan Yang Dipertua Sidang Dewan yang dihormati, pada ini kita melihat juga ada pengkarya, tetapi ada pengkarya yang tidak ada adab, akhlak dan juga integriti. Tuan Yang Dipertua Sidang Dewan yang dihormati, mereka katakan di hujah yang kedua di pihak kerajaan menerapkan nilai secara sepenuhnya. Inilah yang kami katakan di pihak kerajaan pembangkang pada hari ini. Menerapkan nilai semua subjek, menerapkan nilai terutamanya guru-guru yang mengajar semasa di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan telah menerapkan nilai-nilai yang sebenarnya ada di dalam semua subjek. Inilah yang gagal mereka katakan pada hari ini. Tuan Yang Dipertua selaku pembangkang yang rasional pada hari ini, kami telah mengemukakan 2 hujah yang konkret. Yang pertama, Tuan Yang Dipertua, kami katakan yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Yang dikejar tak dapat itu Tuan Yang Dipertua, pembentukan karimah insaniah. Yang dikendong berciciran itu Tuan Yang Dipertua, keputusan cemerlang SPM. Tuan Yang Dipertua, mereka katakan, mereka berbidas pihak kami, mereka kata dalam penerapan nilai hanya sebagai tambahan menerusi elemen kurikulum. Kami tidak setuju Tuan Yang Dipertua, kerana pada hari Tuan Yang Dipertua, nilai yang diterapkan itu sama sahaja dengan subjek-subjek lain. Jadi tidak ada ciri-ciri unik yang ada dalam KMK. Tuan Yang Dipertua, huraian kami, hujah kami yang kedua di pihak pembangkang pada ini adalah ibarat mencurah garam ke laut. Pembentukan karamah insaniah ini berlaku secara menyeluruh di dalam semua subjek, bukan sahaja menerusi standard kandungan dan standard pembelajaran, malah juga merentas kurikulum. Mereka katakan KMK menerapkan nilai. Sama saja Tuan Yang Dipertua, nilai semua subjek ada Tuan Yang Dipertua. Inilah pembawaan yang mereka bawakan sehingga hari ini saya kira gagal menjawab usul perdebatan kita pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, timbang tara kami di meja pembangkang pada hari ini, kami lebih menjawab usul perdebatan hari ini di mana Kesejahteraan Melayu Komunikatif sebagai subjek wajib sijil pelajaran Malaysia. Justru itu Tuan Yang Dipertua, mereka gagal selaku usul kerajaan yang membawa usul pada hari ini. Justru Tuan Yang Dipertua mohon usul ditolak. Jelas dan menunjukkan bahawa
menjadikan kesusastraan Melayu komunikatif KMK sebagai subjek wajib SPM bukan pendekatan terbaik dalam membentuk karma insaniah. Mohon untuk usul terus ditolak tanpa sebarang kompromi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang. Seterusnya, Dewan akan meneruskan sesi pergulungan pihak kerajaan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk menggulungkan hujah-hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, rakan-rakan di barisan kerajaan, rakan-rakan di barisan pembangkang, Div-Div kehormat, para juri yang dihormati. Bertemu sekali lagi kita di arena penggulungan yang lebih tenang. Usul masih sama. Kesusastraan Melayu komunikatif sebagai subjek wajib SPM. Selaku pihak kerajaan yang bertanggungjawab untuk memacu ekosistem pendidikan yang mampan, kami telah memberikan definisi konsep usul yang amat mudah difahami. Pihak pembangkang telah berpakat berempat untuk melukar dan meminda. Walau bagaimanapun, belukar sudah menjadi rimba. Dari ketua pembangkang hingga ke pembangkang keempat, semuanya bagai dedalu api hingga ke pohon kayu. Kerana mereka gagal memberikan rasional terhadap pindaan tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, kecelaruan di premis pembangkang ini jelas menerusi hujah-hujah yang diutarakan oleh pihak pembangkang. Bangkit ketua pembangkang menyatakan berkaitan yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran. Manakala pembangkang kedua menyatakan bahawa apakah nilai eksklusif yang kita boleh dapat? Apa lagi nilai eksklusif yang kita boleh dapat selain daripada pembentukan aspirasi murid yang berteraskan kepada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika kerohanian dan identiti nasional. Ini merupakan 6 perkara yang kita boleh membentuk. Selain daripada itu, yang bangkit yang ketiga cukup bermasalah. Beliau berkata, beliau takut untuk hantar anak-anak mereka, anak-anak beliau ke sekolah menengah pula. Jangan risau, kita akan memantapkan lagi pendidikan mereka ke taraf antarabangsa. Jangan risau, kita akan lakukan. Dengan apa? Dengan bertunjangkan kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, kita memang akur. Peratus kelulusan SPM menurun, sedih sekali. Maka ini petanda baharu menyatakan bahawa kita memerlukan satu mekanisme, kita memerlukan satu remedi untuk bersaing, untuk bersama-sama dengan subjek bahasa Melayu, untuk mengangkat bahasa Melayu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk semua golongan masyarakat Malaysia. Selain itu, penerapan nilai dalam subjek lain memang ada, kami tidak menafikan. Hanya elemen tambahan sahaja. Maka dalam subjek KMK, perkara ini membentuk, merealisasikan hasrat KPM dalam membentuk karamah insaniah. Tambahan pula, mereka menunjukkan bahawa pembentukan karamah insaniah telah berjaya dalam subjek-subjek lain. Kami faham dan kami akur. Walau bagaimanapun, kita memerlukan penambahbaikan sebab perkara tersebut tidak menyeluruh. Maka Tuan Yang Di-Pertua, KMK bukan melukut di tepi gantang. Tidak perlu kita wajibkan pada masa, kita perlu mewajibkannya pada masa mendatang. KMK bukan juga seperti melepaskan batuk di tangga, tapi perlu diangkat sepenuh jiwa raga. Sudah tiba masanya kita mengakui KMK dapat merealisasikan karamah insaniah yang kita impi. Percayalah, usul KMK sebagai subjek wajib SPM perlu diterima sebulat suara. Kerana apa? Kerana kita ingin membentuk identiti nasional. Mungkin subjek-subjek lain ada, tetapi semasa kita memberikan penambahbaikan kepada subjek sedia ada, iaitu bahasa Melayu, bahasa kita, perkara ini boleh dipercepatkan. Itu yang kita hasratkan. Di mana negara kita didiami oleh masyarakat pelbagai bangsa. Maka semua bangsa perlu akui dan terima ini bukan bangsa asing, ini bukan bahasa asing, ini bahasa ibu pertiwi kita. Maka sama-samalah kita mengangkat bahasa ibu pertiwi kita ke peringkat yang seterusnya. Dengan ini, mohon terus mencari. Terima kasih Yang Berhormat Perwakilan Kerajaan.
Terbang sekawan burung merpati, terbang rendah ke hujung desa, membudayakan bahas hasrat di hati agar bangsa mulia perkasa. Demikianlah berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat saringan ini. Untuk makluman hadirin, keputusan persidangan pada hari ini akan diumumkan esok. Ayuh kita doakan kejayaan pasukan pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan bahawa Dewan akan ditangguhkan pada jam 11.35 pagi. Sekian, terima kasih.